Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, dapat kita bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dapat bersama-sama dalam majlis ilmu yang mana kita akan membincangkan pada hari ini yang bertajuk fiqh alawiyat dalam dakwah kepada masyarakat Muslim. Okey, pertama, fiqh ini bermaksud al-fahmu. Al-fahmu ini bermaksud faham ataupun kita memahami sesuatu itu. Dan yang kedua, aulawiyat, yang mana dia berasal daripada perkataan jamak aula, yang bermaksud yang lebih utama ataupun yang lebih penting. Seterusnya, dakwah. Dakwah seperti mana yang ditulis di dalam kamus bermaksud kegiatan menyeru dan meyakinkan orang lain supaya menerima sesuatu kepercayaan. Dan yang terakhir iaitu masyarakat Muslim bermaksud satu kelompok manusia yang mana manusia itu terbentuk daripada individu yang beragama Islam. Dengan kata lain, fiqh aulawiyat dalam dakwah kepada masyarakat Muslim bermaksud panduan-panduan atau kaedah-kaedah ke arah memahami perkara-perkara yang lebih utama dan lebih penting di dalam agama kepada masyarakat dan individu Muslim. Okey, alhamdulillah. Seterusnya, saya bahagikan topik ini kepada 3 subtopik, iaitu yang topik yang pertama ialah fiqh aulawiyat, topik yang kedua ialah dakwah, dan topik yang ketiga ialah masyarakat Muslim. Yang mana topik yang pertama ialah fiqh aulawiyat. Dalam setiap perkara ataupun setiap tajuk ataupun setiap bidang, ia terdapat perkara-perkara asas yang mana menjadi tonggak kepada penerapan perkara-perkara tersebut. Okey, di dalam fiqh aulawiyat ini terdapat beberapa asas dan teras pelaksanaannya. Antaranya ialah kita meletakkan sesuatu pada tempatnya berteraskan konsep adil. Apa yang dimaksudkan dengan konsep adil ini? Konsep adil ini ialah mengutamakan apa yang lebih utama dan tidak wajib melaksanakan sesuatu yang kurang penting. Adakah maksud adil ini kita menyeratakan semua perkara? Sebenarnya tidak. Adil ini bukanlah bermaksud menyamaratakan semua perkara, tetapi perlulah menilai dari setiap aspek hukum, amal, nilai dan taklif agar setiap perkara itu menjadi seimbang. Allah telah berfirman di dalam surah iaitu surah At-Taubah ayat 19 dan ayat 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Maksudnya, apakah orang-orang yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan menguruskan Masjidil Haram itu kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah ayat ini diturunkan bagi membantah anggapan bahawa memberi minum para haji dan menguruskan Masjidil Haram itu adalah lebih utama
dari beriman kepada Allah serta berhijrah di jalan Allah. Padahal pendapat mereka itu salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebenar-benar di sisi Allah ini ialah beriman kepada Allah dan Rasulnya serta mengerjakan amal perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita melihat pula kepada hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya, iman itu 70 cabangnya. Yang tertinggi adalah berkata dan beriman dengan tiada Tuhan melainkan Allah, manakala yang paling rendahnya ialah membuang bahaya di jalanan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis, ayat Al-Quran dan hadis yang telah saya sebutkan tadi telah menerangkan bahawa kita perlu melaksanakan ataupun meneraskan konsep adil di dalam sesuatu perkara. Okey, seterusnya, setiap perkara itu mempunyai untuk sampai kepada fiqh aulawiyah itu, ia terdapat syarat-syarat yang perlu kita patuhi. Apa prasyarat-prasyarat yang terdapat di dalam fiqh aulawiyah ini adalah yang pertama, fiqh al-nusus, iaitu memahami kehendak nas syarak secara mendalam. Yang kedua, fiqh al-waqi', iaitu memahami realiti hidup secara mendalam. Seterusnya, fiqh al-muwazanat. Fiqh al-muwazanat ini kita bahagikan kepada dua. Yang pertama, memahami kaedah perbandingan secara mendalam, iaitu yang mendalam macam mana? Yang pertama ialah di antara nas syarak yang pelbagai, dan yang kedua di antara realiti hidup yang beraneka ragam. Lepas tu yang fiqh muwazanat yang kedua ialah kita merealisasikan dengan jayanya adilisme syariat dalam realiti yang ada. Seterusnya kita pergi kepada topik yang kedua, iaitu dakwah. Dakwah ini ialah al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dakwah di sini ialah bermaksud kita mengislahkan al-insan dan kemudiannya mengislah kehidupan dan mengislahkan bumi secara keseluruhannya supaya menyelamatkannya daripada segala bentuk kerosakan yang berlaku. Sebelum kita terus pergi kepada sasaran dakwah, kita perlu menyediakan dahulu instrumen-instrumen yang penting untuk kita berperang. Iaitu apa? Iaitu pendakwah. Siapakah pendakwah ini? Pendakwah ialah orang yang mengajak manusia agar menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dalam apa jua cara sekalipun. Allah telah berfirman di dalam kitabnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Maksudnya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 110. Seperti mana yang kita ketahui, orang yang pertama yang membawa tugas dakwah ini tidak lain dan tidak bukan ialah Nabi kita, junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan baginda ke muka bumi ini untuk berdakwah dan mengajak manusia menyembah Allah yang Esa. Bukti Nabi Muhammad SAW merupakan pendakwah telah dinyatakan di dalam surah Al-Hajj ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim. Maksudnya, dan serulah wahai Muhammad kepada agama Tuhanmu, sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Berdasarkan ayat yang dibacakan tadi, terbuktilah bahawa kita juga berkongsi tugas yang sama yang dibawa oleh Rasul junjungan mulia Rasulullah SAW. Maka kita perlulah berasa bangga kerana mendapat penghormatan untuk memikul tugas ini bersama baginda SAW. Bagaimanakah cara untuk kita berdakwah?
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Di dalam ayat ini kita dapat lihat Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahawa untuk kita berdakwah kita perlulah melaksanakan dengan cara yang berhikmah dan memberikan pelajaran yang baik. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hikmah ini? Hikmah ini ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membezakan antara hak dengan yang batil. Iaitu yang mana kalau benda itu benda yang benar, kita katakan benar. Kalau benda itu kita salah, benda itu adalah salah, maka kita perlu katakan ia salah. Ulama telah mengatakan qulil haq walau kana murra. Contohnya, maksudnya kalau kita tengok orang tu buat salah ke apa, kita kena tegur. Macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan dalam surahnya, dalam ayatnya, supaya kita menjalankan tugas dakwah ini secara berhikmah. Itu tidaklah kita perlu terus pergi menyerang kepada terus nak, kalau tiba-tiba kita jumpa orang yang buat salah kan, itu tak adalah kita nak terus pergi jerkah dia kan. Tak ada lah macam tu, ada jerkah. Okey. Oleh yang demikian, setiap pendakwah perlulah mempunyai cara yang tersendiri untuk mengembangkan dan menjalankan tugas dakwah ini kepada masyarakat. Bukan sahaja kepada orang yang bukan Islam, bahkan kepada orang Islam itu sendiri. Permasalahannya yang berlaku sekarang ini, orang Islam itu sendiri telah terbahagi kepada dua golongan, iaitu yang pertama orang Islam yang beragama Islam dan menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang baik. Dan yang kedua, orang Islam yang beragama Islam tetapi tidak menjalankan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini yang kita tak nak yang berlaku dalam masyarakat kita ini, supaya tidak berlaku kepada kita semua. Na'udzubillahi min zalik. Oleh itu, penyelesaiannya adalah dengan cara meletakkan beberapa indikator yang penting dalam individu dan masyarakat Muslim. Seterusnya kita pergi kepada topik kita yang ketiga, iaitu masyarakat Muslim. Sebelum terbentuknya masyarakat Muslim, pastinya akan dimulai oleh seseorang, iaitu individu Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi kita telah dengar tadi definisi tentang fi aulawiyat, prasyarat dan maksud maqasidnya. Seterusnya Syekh Mustafa Mashhur ada tulis di dalam kitabnya Tariqud Da'wah. Beliau membahagikan peringkat dakwah ni kepada tiga marhalah. Yang pertama, marhalah ad-di'ayah, iaitu marhalah propaganda ataupun kita panggil ta'rif, ataupun memperkenalkan, menggambarkan fikrah ataupun untuk menyampaikan kepada orang lain, yang mana tidak secara tidak langsung ia merangkumi skop individu tersebut. Marhalah kedua yang disebut oleh Syekh Mustafa Mashhur, iaitu marhalah at-takwin, iaitu marhalah pembentukan, memilih angkatan tentera, memilih para da'i dan sebagainya. Dan yang terakhir marhalah ketiga, iaitu marhalah tanfiz, peringkat tanfiz, iaitu pelaksanaan beramal untuk mencapai tujuan pada asalnya. Jadi sekali lagi saya sebutkan bahawa marhalah ad-di'ayah ini ialah marhalah propaganda, marhalah memperkenalkan, menggambarkan fikrah dan juga menyampaikan kepada orang ramai di setiap lapisan masyarakat hari ini. Jadi yang mana marhalah ini menunjukkan betapa perlunya individu Muslim itu
memperlengkapkan dirinya untuk mencapai dalam melaksanakan tanggungjawab kita seorang Muslim ataupun tanggungjawab seorang da'i ini dalam melaksanakan dakwah kepada saudara seagama. Semestinya individu Muslim, semestinya kita ini perlu melengkapkan diri dengan melakukan persediaan-persediaan yang sepatutnya dilakukan sebelum terjun ke dalam masyarakat. Jadi disebut oleh Syekh Mustafa Masyhur dalam fiqh dakwah, antara beberapa keutamaan yang perlu diberi penekanan oleh individu Muslim ini sebelum berdakwah kepada masyarakat, iaitu yang pertamanya akidah dan ibadah. Akidah yang sejahtera dan keimanan yang teguh serta ibadah yang sahih. Sebagaimana kita maklum, sebagaimana yang kita tahu, maqasidus syariah yang utama adalah untuk menjaga agama, hifdzuddin. Jadi keutamaan yang paling penting adalah akidah yang sihat sebagai tunjang, sebagai tiang bagi pembentukan diri kita, pembentukan jati diri seorang yang bergelar Muslim. Akidah tauhid ini yang menjadi teras utama ini perlulah sentiasa bersih dan jernih, serta tidak ternoda dengan apa-apa kotoran yang boleh merosakkan pegangan individu Muslim ini. Jadi keimanan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesetiaan hanyalah untuk Allah, percaya wujudnya malaikat-malaikat, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasulnya, percaya adanya hari kiamat dan juga qada dan qadar, sebagaimana yang disebutkan di dalam rukun iman yang 6. Jadi individu Muslim ini kita lah wajiblah kita katakan sentiasa menghiasi diri dengan keimanan yang kuat supaya dapat mendorong supaya beramal, istiqamah beramal dan berjuang di jalan dakwah walaupun penuh dengan apa saja yang menghalang. Ramai di antara kita yang tidak mengetahui tujuan ibadah, tujuan kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan kita melakukan solat, tujuan kita puasa. Jadi ibadah yang sahih ini menjadi keutamaan yang utama, keutamaan asas bagi individu Muslim itu, kerana ia adalah misi yang paling penting bagi seorang hamba di dunia ini. Jadi akan menjadi masalah apabila kita tidak mengetahui dan memahami tujuan ibadah ini, tujuan ibadah yang dilakukan seharian. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembahku, supaya mereka menyembahku, dalam surah Az-Zariyat. Jadi ibadah yang sahih ini bukanlah semata-mata mengetahui hukum hakam ataupun sah batalnya ibadah itu, tetapi kita haruslah menghadirkan hati yang khusyuk dalam melaksanakannya, dan juga menguatkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai tujuan yang sebenar, iaitu ketakwaan kepada Allah. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi pada hakikatnya tidaklah Allah itu memerlukan ibadah kita ini, tetapi sebenarnya kitalah yang memerlukannya untuk mencapai keredaan serta selamat dari api neraka. Jadi jika ibadah ini tidak dilakukan dengan bersungguh-sungguh, secara tidak mujahadah, jadi secara tidak langsung ia akan dapat jika ibadah ini dilakukan dengan bersungguh-sungguh, jadi secara tidak langsung kita katakan ia akan dapat mentarbiah diri sendiri ini, sama ada dari segi melaksanakan ibadah ataupun dapat mendisiplinkan diri, sekaligus kita dapat menjadi qudwah hasanah kepada masyarakat Muslim yang lain. Jadi di antara keutamaan yang lain yang perlu diberi penekanan, keutamaan yang penting, sangat penting yang perlu ada bagi seorang da'i yang rabbani ini untuk menjadi da'i yang rabbani dan kuat, adalah dengan menunjukkan keindahan dan keteguhan akhlak. Dengan keteguhan akhlak, keindahan akhlak yang ditunjukkan ini akan dapat memancarkan ruh Islamiyah yang dapat membuatkan masyarakat itu berasa senang menerima apa yang disampaikan, menerima apa yang ingin disampaikan oleh pendakwah itu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq, yang mana mafhumnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu memperlihatkan akhlak yang mulia kepada masyarakat Quraisy, dan akhirnya segala fitnah dan temahan yang dilemparkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dibuktikan. Dan para nabi sebelum ini pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan
supaya menunjukkan akhlak yang mulia ketika berdakwah. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawla layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Jadi mudah-mudahan ia akan ingat ataupun takut kepada Allah. Bukanlah semata-mata berdakwah kepada kebenaran ini, tetapi dengan berdakwah dengan menunjukkan akhlak yang mulia dan terpuji. Ada setengah ulama menyatakan bahawa akhlak ini terletak merupakan tahsiniyah. Tetapi saya lebih tertarik kepada pandangan ataupun pendapat daripada Syekh Taha Abdul Rahman ini di dalam Masyru' Tajdid Ilmi lima bahath maqasid syariah. Di dalam tulisan beliau menyatakan bahawa ilmu maqasid ilman akhlaqiyan mawdu'uhu silahul insani. Jadi mana menurut beliau akhlak ini merupakan ciri pembeza di antara insan dengan haiwan. Jadi tanpa akhlak manusia umpama binatang yang hilang jati diri keinsanannya. Jadi maka perlulah di dalam diri individu itu bermujahadah supaya kuat dan juga tidak lemah dalam menghadapi masyarakat dan akhirnya menjadi teladan untuk diikuti. Seseorang individu muslim yang berada di dalam jalan dakwah ini perlu mempunyai wawasan pemikiran yang luas, mempunyai wawasan pemikiran yang tinggi. Jadi Islam amat menuntut umatnya supaya menuntut ilmu dan berpengetahuan luas. Jadi wajib bagi individu muslim itu mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan supaya dapat memahami Islam dengan sebenar-benarnya. Jadi budaya berfikir dan cara pemikiran yang tinggi ini perlulah diterapkan di dalam jiwa da'i atau individu muslim ini. Mereka ini perlu memahami implikasi terhadap sesuatu perkara atau perbuatan yang dilakukan, kerana ini akan memberi contoh kepada orang ramai. Sikap seseorang da'i ini yang sentiasa menggunakan sadu zari'ah sebagai hujah masalah ummah, kepentingan sebagainya yang boleh membantukan Islam dan juga membantukan produktiviti masyarakat muslim khususnya. Sebagai contoh mudah yang katakan, melarang penjualan anggur dengan alasan takut membawa kepada penjualan arak. Perkara-perkara ini sepatutnya tidak berlaku pada zaman sekarang. Al-Qarafi menyatakan bahawa sesuatu jalan itu sebagaimana ia diwajibkan untuk ditutup, ia juga wajib dibuka. Kaedah ini sangatlah penting untuk diaplikasikan di dalam semasa berdakwah dalam masyarakat. Jadi individu muslim ini perlu menghadapi realiti ini dengan penuh berstrategi lagi berkreativiti. Jadi dengan memahami dua kaedah ini, sadu zari'ah dengan fatu zari'ah, dengan harapan moga-moga kita akan dapat lebih berstrategi dalam melaksanakan dakwah. Jadi keutamaan ataupun awalawiyat yang seterusnya, kita boleh katakan mempunyai fizikal, mental dan kuat. Keutamaan fizikal dan mental ini juga merupakan keutamaan yang perlu diberi penekanan, yang perlu ada pada setiap pejuang dakwah ini. Agama Islam amat menitik beratkan tentang penjagaan fizikal dan mental ini. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa al-mu'min qawin khairun wa ahabba ila Allah min al-mu'min dha'if wa fi kulli khair ahras ala ma yanfa'uka. Seseorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah, dan pada keduanya terdapat kebaikan. Seorang da'i yang berwibawa akan sentiasa menjaga tubuh badannya daripada perkara-perkara yang dapat melemahkan dirinya untuk menjadi kuat untuk menghadapi kerana masyarakat muslim ini yang mempunyai latar belakang yang pelbagai ini. Dan yang terakhir sekali, yang juga menjadi keutamaan, menjadi aulawiyat kepada individu muslim ini, hendaklah perlu mampu bekerja supaya tidak bergantung kepada orang lain. Semestinya mereka ini perlu menjauhi sifat malas dan tidak produktif. Apabila individu ini sudah mampu untuk bekerja dan mempunyai pekerjaan secara tidak langsung, ia akan memudahkan lagi proses dakwah kepada masyarakat muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa ma akala ahadun ta'aman qatun khairan min an ya'kula min 'amali yadihi wa kana Daud la ya'kulu illa min 'amali yadayhi.
tidak ada sesuatu makanan yang dimakan oleh seseorang itu yang lebih baik daripada makanan dari hasil kerjanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud dulu memakan makanan dari hasil kerjanya sendiri. Jadi setiap individu Muslim itu perlu memainkan peranan yang penting dalam setiap pekerjaan yang dibuat, dan seterusnya dapat membentuk masyarakat yang dapat menguasai ekonomi sendiri serta tidak mudah tunduk kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh mereka. Secara kesimpulannya, kita semua individu Muslim ini hendaklah menjadi seorang yang berguna kepada orang lain, menjadi berguna kepada masyarakat. Kita ibaratkan individu Muslim ini seperti pokok yang berbuah. Apabila dilemparkan batu padanya, maka ia membalas pula dengan buah. Jadi boleh difahami, apabila kita bermanfaat kepada orang lain, ia akan memudahkan perjalanan dakwah kepada mereka. Dengan bagaimana? Apabila kita secara akalnya, manusia itu, masyarakat itu akan lebih mudah tersentuh apabila ada kebaikan yang ditunjukkan, ada kebaikan yang diberikan kepada mereka. Al-Muslim akhul Muslim la yadhlimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Sesiapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan melihat kepada fiqh aulawiyat dalam dakwah kepada masyarakat Muslim, fokus kepada ummah. Sebelum kita melihat kepada perbincangan yang lebih lanjut, kita akan melihat kepada beberapa ancaman yang dihadapi oleh ummah Islam pada masa kini. Yang pertama, ancaman yang pertama yang dihadapi oleh umat Islam pada ketika ini adalah ancaman akidah dan pemikiran. Yang kedua, ancaman kedua iaitu kesedaran agama yang belum menyeluruh. Dan yang ketiga, isu perpaduan ummah. Dan yang keempat, propaganda media terhadap Islam. Dan yang kelima, gejala sosial semakin parah. Fiqh keutamaan dalam dakwah kepada masyarakat Muslim, fokus kepada ummah. Yang pertama, keutamaan dalam akidah ummah. Perkataan akidah dari segi bahasa bermaksud simpulan atau ikatan yang kuat dan teguh. Sesuatu yang telah tersimpul, terikat, turut membawa makna sesuatu yang telah menjadi teguh dan telah termantap. Ishtadda wa salaba. Makna akidah dari segi bahasa ini mempunyai hubungan yang rapat dengan makna perkataan tersebut dari segi istilah, yang antaranya definisikan sebagai pembenaran dalam hati terhadap sesuatu yang turut dipercayainya secara pasti, iaitu secara putus, tanpa perasaan syak atau ragu sedikit pun, atau gugusan pernyataan yang benar yang diterima secara mudah oleh akal manusia, didengar dari sumber wahyu dan secara semula jadinya begitu senang diterima oleh manusia dalam keadaan hati sanubari mereka tidak sukar untuk menyimpul atau menetapkan secara pasti kewujudan dan kesahihan apa yang dipercayainya. Perbincangan tentang akidah tidak boleh dipisahkan daripada perbahasan tentang iman, kerana apa yang disimpulkan oleh seseorang individu di dalam hati sanubarinya adalah semua prinsip rukun iman, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Jibril al-masyhur itu. Al-Qardawi, seorang tokoh ulama terkenal, amat menekankan keperluan umat Islam memahami konsep iman yang sebenar sebagaimana yang difahami oleh as-salafus salih. Iman yang bukan sekadar diucapkan secara lisan tanpa adanya keyakinan di hati, sekadar pengetahuan kognitif yang dicapai menerusi akal nazari tanpa adanya kepercayaan, mencecah tahap yakin atau sekadar kepercayaan yang tidak mencetuskan ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah dan arahan Allah Subhanahu wa taala secara yang seterusnya. Menurut beliau lagi, iman yang sebenar merujuk kepada penanggapan ataupun pencapaian akal manusia mencecah tahap yakin tanpa diselaputi oleh unsur syak dan ragu terhadap kebenaran apa yang diimaninya, disusulinya kemudian oleh keakuran hati dan kepatuhan kemahuannya terhadapnya yang terserah menerusi ketundukan dan kepatuhan seseorang terhadap semua perintah dan arahan yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Tuhan yang diimaninya. Dengan cahaya iman, seseorang mukmin boleh melihat sesuatu berasaskan kacamata ad-din, berasaskan kepada kefahaman ini
Istilah iman dan Islam saling lengkap melengkapi antara satu sama lain dan dilihat dari aspek ini. Islam adalah ketundukan zahir anggota yang terhasil ataupun terlahir dari adanya iman dalam jiwa individu mukmin. Iman bukan sekadar kepercayaan yang dirujuk kepada penerimaan aqliyah terhadap hakikat ketuhanan, tetapi ia membawa maksud penerimaan seluruh diri akannya dan tercara pada apa yang dibawa serta disunnahkan oleh nabinya yang benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengakibatkan dia bertindak menurut perintah dan larangan yang disuruh oleh Tuhan yang hak. Menerangkan lebih lanjut tentang hakikat, sifat dan pengertian iman ini, almarhum Sayyid Qutb rahimahullah pernah menyatakan bahawa keimanan itu ialah tasdik hati terhadap Allah dan Rasulnya, iaitu tasdik yang tidak dilanda oleh sebarang syak dan keraguan, tasdik yang yakin, teguh dan mantap, yang tidak bergoncang dan tidak bergoyang, tidak diganggu oleh was-was, tasdik hati dan perasaan yang tidak teragak-agak, tasdik yang melahirkan kesanggupan berkorban dengan harta benda dan jiwa raga kerana sabilullah, iaitu jalan Allah. Apabila hati mengecapi kemanisan iman dan yakin kepadanya, nescaya ia akan bertindak melahirkan hakikatnya di luar had, iaitu di alam kenyataan. Alam kehidupan manusia ini, ia mahu menyelaraskan di antara hakikat iman di dalam hatinya dengan hakikat iman di alam kenyataan dan kehidupan yang melingkungi dirinya. Ia tidak dapat bersabar melihat perbezaan di antara gambaran iman di dalam hatinya dengan gambaran iman dalam kenyataan di sekelilingnya, kerana perbezaan itu menyakit dan menyedihkan pada setiap waktu. Dari sini timbullah keinginan berjihad kerana sabilullah dengan harta benda dan jiwa raga, iaitu keinginan spontan dari jiwa orang yang beriman untuk mewujudkan satu gambaran yang gemilang di dalam hatinya supaya terjelma di dalam kehidupan manusia. Keutamaan yang kedua di dalam ummah masyarakat Islam, iaitu keutamaan dalam penghayatan beragama. Agama yang ditumpukan dalam penulisan ini adalah agama Islam, yang mana dilihat lebih efisien dan kompeten dalam menyelesaikan dan mengawal segala permasalahan yang timbul dalam masyarakat masa kini. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innad dina 'indallahil Islam, yang bermaksud sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah Islam. Tidak ada agama yang benar yang diterima oleh Allah kecuali Islam yang dibawa oleh para nabi terdahulu hingga ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan kebaikan bukan sahaja di dunia, bahkan juga kebaikan di akhirat. Menurut Al-Qardawi, Islam merupakan penyelesaian terbaik bagi permasalahan-permasalahan yang berlaku disebabkan kegagalan sistem-sistem ciptaan manusia dan sikap jahat yang ada dalam diri individu. Islam akan berfungsi sebagai penyelesaian permasalahan yang berlaku dengan menjadikan Islam sebagai cara hidup dalam bagi penganutnya. Maka akan lahir sebuah masyarakat yang mempunyai kefahaman dan pemikiran yang Islamik, berakhlak dengan akhlak Islam, beradab dengan adab Islam, menzahirkan syiar-syiar dalam Islam dan menjadikan undang-undang Islam sebagai perundangan dalam negara. Kefahaman tentang agama Islam sahaja tidak mencukupi untuk menjadikan seseorang itu benar-benar menghayati dan mengamalkan agama dalam kehidupannya. Ini kerana penghayatan agama melibatkan aspek kefahaman, perasaan dan pelaksanaan agama secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan dengan segala dimensi, iaitu akidah, ibadat, akhlak dan juga syariah. Dalam usaha untuk memertabatkan kembali umat Islam sebagai umat terbaik dan umat pertengahan di muka bumi ini. Penghayatan agama amat penting dalam kehidupan individu Muslim kerana ia memberi pengaruh yang besar terhadap tingkah laku dan juga personaliti. Agama juga dapat memberi ketenangan emosi, menanamkan keyakinan diri manusia serta kebahagiaan hidup. Melihat kepada kepentingan dan peranan penghayatan agama dalam membentuk Muslim mukmin yang muslih, usaha bagi membangunkan penghayatan agama perlu dilaksanakan dan dipergiatkan. Usaha ini harus dilaksanakan di peringkat awal lagi supaya masyarakat dapat menjalani kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus membendung kecelaruan sosial yang berlaku pada masa kini. Yang ketiga, iaitu Allah Subhanahu wa taala keutamaan mencari titik persamaan untuk perpaduan ummah.
Allah Subhanahu wa taala menerusi para nabi secara umum dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus telah menjelaskan kehendaknya kepada manusia sekalian alam bahawa Allah menyukai perpaduan dan tidak menyukai perpecahan ummah. Keterangan ini dapat dilihat dengan begitu banyak dalam Al-Quran, dan juga ayat-ayat Al-Quran yang lain turut sama menyokong kenyataan tersebut, dan ini dapat dilihat dalam contoh tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang bermaksud dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali, iaitu agama Allah. Ummah berkewajipan dan bertanggungjawab ke atas diri mereka sama ada mahu menjadi cemerlang, gemilang dan juga terbilang dan menjadi satu ummah sahaja ataupun menjadi 2, 3 ummah dan seterusnya. Harapan, hasrat, impian dan cita-cita dan keinginan semata-mata tidak akan mengubahkan apa-apa, bahkan perubahan kepada positif atau negatif memerlukan kepada perubahan dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Sejarah memperlihatkan ummah Islamiyah pada era kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuat pilihan al-ikhtiyar mereka secara bebas tanpa paksaan untuk keluar daripada kegelapan kejahilan, al-jahlu kepada kecerahan ilmu dan keimanan. Mereka bersedia dan telah melakukan usaha-usaha ke arah perubahan dengan segala kekuatan yang ada, didukung oleh institusi kenabian menerusi sistem way of life atau agama yang kini semua manusia Muslim warisinya pada hari ini. Perbezaannya adalah mereka berjaya mencapai satu zaman Renaissance, iaitu zaman pencerahan dalam konteks Islam. Berbeza dengan keadaan masa kini, perpaduan ummah zaman tersebut dapat dilihat dari semua aspek, baik politik, ekonomi, sosial, pendidikan, agama dan lain-lain. Contoh, sistem politik kenabian pada masa itu adalah berasaskan iman dan ummah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertindak sebagai pemimpin tertinggi yang wajib ditaati oleh semua orang yang diperintah, baik Muslim Arab ataupun A'jam maupun kafir zimmi dalam semua aspek. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam berasaskan kepada top down dan bukannya bottom up. Pemerintahan tersebut juga berasaskan piagam Madinah yang dicetuskan idenya daripada seorang Nabi dan Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumberkan kepada wahyu Allah. Piagam Madinah yang ideal ini telah dipraktikkan dalam realiti sebagaimana dibuktikan dalam sejarah Islam yang awal, tetapi kini ia hanya menjadi satu monumen dan dunia tidak lagi wujud dalam realiti. Yang keempat, keutamaan melahirkan teknodai. Teknodai adalah istilah baru dan tidak ada dalam kamus Dewan. Menurut Wan Adli, Wan Abdul Rahman dan Muhammad Kamil Haji Abdul Majid, istilah teknodai berasal daripada 2 suku kata. Pertama, daripada perkataan Inggeris tekno yang bererti berkaitan dengan sains gunaan, dan kedua daripada perkataan Arab iaitu da'i yang bererti pendakwah. Secara umumnya ia boleh difahami sebagai pendakwah yang menggunakan ilmu dan kemahiran teknologi. Pengenalan istilah ini sama dengan pengenalan istilah teknokrat yang bererti pakar teknikal yang mahir dalam bidang teknologi. Manakala menurut Syekh Muhammad Saifuddin Syekh Muhammad Saleh dalam temu ramahnya bersama utusan, istilah ini tidak semestinya merujuk kepada individu yang mempunyai pengetahuan agama dan pengetahuan teknologi. Teknodai perlu dilihat sebagai satu gerakan berjemaah dengan ahlinya terdiri daripada mereka yang berpengetahuan dalam bidang agama sebagai content provider dan berpengetahuan dalam bidang teknikal sebagai teknologi enabler. Dengan kata lain, teknodai sebenarnya terdiri daripada mereka yang mempunyai latar belakang berbeza tetapi bermatlamat sama, iaitu ingin menegakkan syiar Islam yang mengajak manusia ke arah kebenaran. Umat Islam perlu mengambil kesempatan yang disediakan melalui teknologi ini untuk yang pertama, menyebarkan dakwah dan memberi penerangan mengenai kebenaran dan kesucian agama Islam dengan menggunakan multimedia dan internet. Yang kedua, menambahkan kefahaman mengenai dunia, budaya dan peradaban melalui peluang untuk melayar laman-laman web di dalam internet. Dan yang ketiga, memahami dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan dengan mengaplikasikan adab menggunakan internet seperti laman web, mail elektronik, perbualan geganti internet ataupun internet relay, chat, IRC, rangkaian teletype dan sebagainya.
Yang kelima iaitu keutamaan dalam menangani masalah sosial. Menjadi tanggungjawab ummah secara bersama menangani kemelut gejala sosial yang berlaku ini dengan berani dan bijaksana agar golongan sasaran dakwah kita tidak menolak seruan yang disampaikan kepada Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah iaitu kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat daripada jalannya, dan dialah juga yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah. Setiap anggota masyarakat mestilah berperanan membimbing mereka yang terjebak dengan maksiat atau gejala sosial supaya kembali kepada Islam secara pendekatan dakwah yang bijak. Hanya menggunakan pendekatan yang matang, sesuai dan berhikmah, kita mampu membimbing golongan ini kembali kepada Islam. Sesuatu masa dahulu, pendekatan seperti ceramah, nadwah, kem ibadat sesuai digunakan dalam menarik minat muda-mudi. Tetapi hari ini umat Islam harus memaksimumkan penggunaan medium dakwah yang melibatkan pendekatan kesukanan, hiburan, teknologi canggih seperti penggunaan IT yang meliputi penggunaan laman sosial, blog, email dan melalui laman-laman web. Ibu bapa hendaklah bersikap terbuka dalam memainkan peranan mereka bagi menarik minat anak-anak dengan cara atau jalan yang paling baik. Pendekatan tegas, berdisiplin di samping menunjukkan kasih sayang, lembut dan mesra adalah sangat sesuai dengan dalam mentarbiah anak-anak. Kita tidak ingin melihat anak-anak menjadi semakin jauh daripada kita akibat tiada belayan kasih sayang dan kemesraan terhadap mereka. Justru, ibu bapa hendaklah mempelajari ilmu-ilmu motivasi dan pentarbiahan terkini sesuai dengan peredaran zaman. Ada masa dan ketika kita menjadikan mereka teman, dan ada masa kita bertegas dengan mereka. Kasih sayang dan kemesraan hendaklah dipupuk. Program-program pembinaan ukhuwah dan jalinan kekeluargaan hendaklah sentiasa dibentuk seperti lawatan, perkhemahan, hari keluarga, riyadhah santai bersama keluarga dan sebagainya.